Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini para pelajar bersama saya kita akan masih lagi menyentuh tentang format peperiksaan SPM soalan kertas 2 iaitu bahagian sistem bahasa untuk soalan nombor 4 iaitu bahasa Melayu standard di mana melibatkan proses menukarkan petikan bahasa Melayu klasik kepada petikan bahasa Melayu standard. Okey, untuk pengetahuan pelajar hanya dua petikan prosa tradisional yang perlu dipelajari untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 iaitu prosa tradisional kepimpinan melalui teladan untuk tingkatan 4 dan prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada untuk tingkatan 5. Baiklah pelajar, untuk pengetahuan prosa tradisional kepimpinan melalui teladan saya ceritakan secara ringkas iaitu bermula dengan perbincangan antara Seri Bentara Majapahit bersama Patih Gajah Mada iaitu pahlawan perangnya berkaitan tentang kematian ataupun pembunuhan terhadap 7 prajurit ataupun pahlawan yang dihantar ke Melaka yang telah dibunuh oleh Laksmana di Bukit Cina. Okey, bagi mengalahkan Laksmana ataupun kerajaan Melaka pada waktu itu, Patih Gajah Mada berfikir untuk menggunakan Ketalasari iaitu anak kepada Petala Bumi, salah seorang 7 prajurit bersaudara yang telah dibunuh oleh Laksmana tadi. Okey, pada ketika itu Ketalasari baru pulang daripada Daha kerana melakukan aktiviti mencuri dan merompak di sana, dan keadaan itu ditambah lagi dengan keadaan Ketalasari yang sedang marah terhadap pembunuhan ayahnya Petala Bumi itu. Okey, jadi setelah itu Ketalasari pergi berjumpa dengan Patih Gajah Mada dan diberi cadangan untuk ke Melaka bagi membunuh Laksmana dan juga Raja Melaka. Dan kemudiannya Ketalasari dibawa menghadap Seri Bentara dan dijanjikan pangkat sebagai pengawal agung, tapi dengan syarat perlu menewaskan Laksmana dan Raja Melaka terlebih dahulu. Okey, jadi Ketalasari pun berangkat ke Melaka. Setelah beberapa hari dia sampai ke Melaka, dia masuk ke dalam kota Melaka menyamar sebagai orang biasa, dan untuk ke istana dia menyamar sebagai orang bawahan Karma Wijaya. Dan dia masuk menghadap di sana, dia dapat melihat pembesar-pembesar Melaka termasuk Laksmana yang dia ingin bunuh tersebut, yang dia berdendam dengan Laksmana tersebut. Okey, seterusnya malam tersebut dia melakukan aktivitinya iaitu mencuri, merompak, pecah rumah, mencabul isteri para saudagar. Okey, esoknya para saudagar menghadap raja dan mengadu keadaan tersebut. Raja sangat marah dengan keadaan negeri yang dikatakan tidak selamat pada waktu itu. Okey, jadi baginda mengarahkan Temenggung untuk berkawal. Pada malam tersebut Temenggung mengarahkan orang-orangnya berkawal, tetapi kawalannya berjaya ditembusi oleh Ketalasari. Rumah-rumah pembesar tetap juga diceroboh, dirompak hasil hartanya. Okey, harta-harta tersebut Ketalasari simpan di Bukit Cina. Dah dicuri, disimpan bawa ke Bukit Cina. Lepas tu esoknya orang pergi mengadu lagi dengan Sultan bahawa tetap juga dirompak, rumah-rumah mereka dirompak. Jadi Sultan Raja sangat marah dan bertanya Temenggung. Temenggung kata tidak berkawal tapi berjaya ditembusi. Okey, jadi Sultan mengarahkan Laksmana untuk melakukan tugas tersebut, tetapi bendahara tidak bersetuju kerana tugas berkawal adalah tugas Temenggung. Jadi Raja memerintahkan Temenggung sendiri keluar berkawal pada malam tersebut. Tapi kawalan tersebut tetap juga berjaya ditembusi oleh Ketalasari dan Ketalasari merompak rumah bendahara sendiri. Esoknya bendahara pergi mengadu bahawa rumah dia kena rompak. Jadi Raja sangat marah dan Laksmana memberi cadangan dia untuk berkawal. Dia sendiri keluar berkawal. Tetapi Raja tidak bersetuju kerana Raja mengharapkan Laksmana menjaganya di istana, mengawal istana. Okey, jadi setelah itu dalam beberapa hari seterusnya makin banyak rumah orang-orang kaya dirompak oleh Ketalasari. Maksudnya Ketalasari dah banyak harta masa tu. Okey, jadi akhirnya Raja bersetuju dengan cadangan Laksmana. Laksmana merasakan bahawa pada malam tersebut Ketalasari akan menyerang istana, akan menceroboh istana. Oleh itu Ketalasari meminta pengawal menyediakan tombak, keris, segala senjata diletakkan di sekeliling istana. Okey, bila Ketalasari datang, Ketalasari nampak tombak, segala senjata tersebut berlawang, rodak-merodak sesama sendiri. Okey, di situ sebenarnya Laksmana menggunakan ilmunya lah, ilmu orang Jawa. Okey, ilmu sihir lah. Okey, jadi Ketalasari tak berani masuk, tak jadi masuk. Dan keesokannya, malam esoknya, Laksmana masuk ke kota dan mengenakan pakaian serba hitam. Okey, dan berpura-pura mati di tengah-tengah kota. Okey, bila Ketalasari berjalan dan dia terpijak bangkai, terpijak Laksmana, terpijak kepala Laksmana. Dan dia terkejut, dia mengatakan, dia sudah terpijak bangkai manusia ataupun mayat manusia.
Jadi Lesmana mengambil kesempatan itu dan menikam Ketalasari daripada belakang. Akhirnya Ketalasari mati, pura-pura mati. Okey, dan sebagai bukti Lesmana memotong kemaluan Ketalasari sebagai bukti dia yang membunuh Ketalasari tersebut. Okey, dan keesokannya di istana ramailah yang datang. Ada yang bawa telinga Ketalasari, ada yang bawa lidah Ketalasari, ada yang bawa tangan Ketalasari, mengatakan mereka yang berjaya membunuh Ketalasari. Tapi hanya Laksmana yang akhirnya Laksmana yang bawa benda tu, kemaluan tersebut, dan yang lain bersetuju bahawa Laksmana lah yang sebenarnya membunuh Ketalasari. Jadi di situ sebagai habuan ataupun sebagai hadiah, bila dah ambil semua harta daripada Bukit Cina, dikumpulkan dari istana banyak harta, sebagai hadiah, sebagai balasan, raja menetapkan bahawa hanya satu bahagian sahaja menjadi milik pemilik asal harta tersebut. Dua bahagian diberikan kepada Laksmana. Tapi Laksmana tak setuju. Laksmana ambil satu bahagian, dan satu bahagian lagi yang dia dapat tu dipecahkan kepada tiga. Okey, dan tiga bahagian dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dia tak ambil apa-apa pun. Okey, di sini jelas menunjukkan Laksmana ni, sikap Laksmana tidak mementingkan harta benda. Demikian tadi secara ringkas saya ceritakan secara ringkas sinopsis prosa tradisional. Jadi anda kena baca sendiri. Ayatnya memang ayat klasik, bahasa klasik. Perlu baca berkali-kali untuk faham jalan ceritanya. Okey, setelah kita tahu jalan ceritanya, kita boleh terus kepada teknik untuk menukarkan bahasa Melayu klasik tersebut kepada bahasa Melayu standard. Okey, kita teruskan. Menerangkan 12 teknik untuk menjawab soalan memodernkan bahasa klasik ini. Okey, sebelum itu anda perlu mengikuti 3 langkah penting dalam apabila membaca petikan prosa klasik yang diberikan. Okey, yang pertama adalah baca keseluruhan petikan daripada awal hingga akhir petikan dan cuba fahami tema dan persoalan yang cuba disampaikan daripada petikan tersebut. Seterusnya, pelajar perlu membuat catatan tentang watak, latar tempat dan juga peristiwa penting dalam petikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada menganalisis dan menulis serta memindahkan petikan prosa klasik menjadi petikan prosa tradisional. Okey, pelajar perlu ingat yang pertama adalah petikan yang ditulis adalah perlu dalam bahasa standard ataupun bahasa Melayu moden. Maksudnya kita menukarkan petikan tersebut daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Tidak boleh menggunakan bahasa pasar. Okey, teknik kedua ataupun langkah kedua adalah menggariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang dapat ditukarkan. Maksudnya di sini bukan semua perkataan dalam petikan bahasa klasik tersebut boleh ditukar kepada bahasa standard. Hanya sesetengah perkataan sahaja. Jadi langkah pertama perlu gariskan perkataan tersebut terlebih dahulu. Okey, yang ketiga adalah jangan tukar perkataan tersebut perkataan demi perkataan. Sebaliknya, cuba fahami setiap ayat dan terjemahkan semula dalam ayat sendiri. Okey, langkah keempat adalah jangan menukar tambah apa-apa maklumat yang tak ada dalam petikan tersebut. Maksudnya, awak dah tahu ceritanya begini. Okey, jadi awak tambah sendiri jalan ceritanya. Maksudnya ini tidak boleh diterima. Sebaliknya anda hanya tukarkan apa yang ada dalam petikan itu sahaja. Yang kelima adalah nama-nama khas seperti nama watak, tempat, peralatan tidak boleh ditukarkan. Maksudnya mesti dikekalkan. Contohnya kalau nama orang untuk prosa tradisional tingkatan 4. Okey, nama Ketalasari, nama Laksmana, nama istana tidak boleh ditukarkan. Kita menggunakan nama yang asal. Okey, yang keenam adalah kata pun dan lah perlulah digugurkan. Okey, perkataan tersebut perlu digugurkan. Kalau ada ganti boleh ganti, kalau tiada ganti gugurkan sahaja. Tidak boleh dikekalkan bila ditukarkan kepada bahasa Melayu standard. Okey, kita tengok contoh. Maka seketika itu pun berputeralah Tuan Puteri itu seorang anak laki-laki. Okey, ada perkataan pun dan berputeralah dekat situ. Kita gugurkan perkataan pun dan lah di situ menjadi selepas itu Tuan Puteri melahirkan seorang anak lelaki. Okey, yang ketujuh. Baiklah, yang ketujuh adalah elakkan menggunakan perkataan-perkataan bahasa Melayu klasik
seperti Arakan, Hatta, Sebermula, Al-Kisah, Syahdan, Sekali, Sepertua dan lain-lain perkataan yang tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu standard sekarang. Okey, jika anda gunakan perkataan tersebut, maka markah anda akan dipotong. Okey, seterusnya yang ke-8. Bahasa istana tidak perlu digantikan dengan perkataan lain. Anda perlu bezakan bahasa klasik dengan bahasa istana. Bahasa istana contohnya tuanku, tuan hamba, beta, baginda, santap, bersemayam. Okey, perkataan-perkataan tersebut tidak perlu ditukarkan kepada bahasa standard. Kekalkan perkataan bahasa istana tersebut. Okey, yang ke-9, ayat yang panjang, berbelit-belit dan tidak jelas hendaklah ditukarkan kepada beberapa ayat lain. Maksudnya kita pecahkan ayat tersebut kepada beberapa ayat supaya kita lebih faham dan jelas maksudnya. Okey, kita tengok contoh. Maka Sultan Melaka pun hairanlah melihat paras puteri Cina itu. Disuruhnya masuk Islam telah sudah, maka baginda pun berkahwinlah dengan puteri itu. Okey, ayat ni panjang tapi dalam satu ayat, tiada titik. Jadi kita tukarkan, kita pecahkan ayat tersebut kepada 3 ayat. Contoh ayat pertama, Sultan Melaka takjub apabila melihat kecantikan tuan puteri Cina itu. Ayat pertama. Ayat kedua, baginda lalu menitahkan supaya tuan puteri itu memeluk agama Islam. 2. Dan ayat ketiga, selepas itu baginda berkahwin dengan puteri itu. Okey. Baiklah, kita tengok yang ke-10. Okey, tukarkan struktur ayat pasif kepada ayat aktif. Anda boleh tukarkan struktur ayat pasif kepada ayat aktif. Contohnya ayat, maka oleh Hang Tuah dipalang kepada 2 orang yang mengamuk itu terbelah 2. Okey, kita aktifkan ayat tersebut. Lalu Hang Tuah memarang kepala 2 orang yang mengamuk itu sehingga terbelah 2. Ke-11, tukarkan ayat-ayat songsam kepada ayat susunan biasa. Bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat songsam. Kita boleh tukarkan kepada susunan ayat bahasa Melayu biasa. Ayat biasa, contohnya, hendaklah dipeliharakan kamu sekalian Ot dan Bia. Okey, jadi tukarkan, kamu sekalian hendaklah memeliharanya. Okey, kita pergi kepada yang ke-12. Okey, syarat yang ke-12 adalah perbualan cakap ajuk dalam petikan bahasa Melayu klasik disyorkan buat perenggan baharu. Kalau dalam penulisan bahasa Melayu standard, bahasa cakap ajuk mesti dipisahkan daripada perenggan ayat penyata. Okey, kita lihat contoh yang diberikan. Ketara Sari mendengar kata ibunya demikian itu, maka Ketara Sari pun terlalu marah. Katanya, siapa yang menyuruh membunuh bapa ke itu supaya negeri Majapahit ini habis ku binasakan. Okey, jadi kita tukarkan ayat penyata dalam satu perenggan. Selepas Ketara Sari mendengar kata-kata ibunya itu, dia terus marah dan berkata, masuk perenggan baru dalam pembuka kata dan penutup kata, siapakah yang menyuruh membunuh bapaku agar aku dapat membinasakan negeri Majapahit itu sehingga musnah. Baiklah, demikian tadi 12 langkah dalam menukarkan ayat bahasa klasik atau petikan prosa bahasa klasik kepada petikan bahasa Melayu standard. Okey, harap dapat membantu anda. Sama-sama kita buat latihan yang diberikan. Okey, sekian, terima kasih.